أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آنم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah. Segala puja dan puji yang tertentu dirafakkan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan takluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan Dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita yang asalnya daripada setitik air yang tidak bererti, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada pagi yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat beserta salam ke atas junjungan besar kita Sayyiduna wa Maulana wa Habibuna wa syafi'una wa zuhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah. Syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini dapatlah kita sama-sama berhimpun dan berkumpul di dalam rumah Allah taala yang mulia ini, dan membicarakan sebuah kitab yang dinamakan ia sebagai La Tahqiranna Minal Ma'rufi Syai'a, yang dikarang oleh guru mulia kita Al-Syeikh Muhammad Nuruddin bin Abdullah Marbu Al-Banjari Al-Maqi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan telah sampai kita pada perbahasan perbincangan tentang hadis-hadis Nabi SAW mengajak kita berbuat baik. Pada yang lalu telah kita bicarakan pada hadis 160. Hari ini sambungan 166, iaitu membenci pelaku maksiat. Pada yang lalu kita membahaskan hadis 163, 64 dan juga 65. Yang terakhir kita membicarakan tentang bersedekah dengan kurma, yang mana Nabi SAW menyuruh kita bersedekah kepada orang-orang yang memerlukannya tadi, dengan mengisi perut kepada orang yang kelaparan, walaupun dengan sebiji kurma ia memadamkan dosa kita sebagaimana air memadamkan api. Maka hari ini kita masuk topik baru, iaitu membenci pelaku maksiat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa bi'ulumihi fi kitabihi fid darainil amin. Kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya pada hadis yang ke-166 pada muka surat 103. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafarrabu ila Allah bi bu'din ahli al-ma'asi wa quhum bi wujuhin mukfahirah waltamisu ridha Allah bi sakhatihim wa taqarrabu ila Allah bittaba'udi minhum. Rawahu Ibnu Syahin fil Afrad. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, telah ridhalah Allah taala ke atas Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud. Berkata ia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mendekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan membenci pelaku maksiat. Hadapilah mereka dengan muka yang mufakhirah, yang masam lagi marah. Carilah ridha Allah dengan memurkai mereka, dan mendekatkan dirilah kepada Allah dengan menjauhi mereka.
Hadis riwayat Ibnu Syahin di dalam kitab Al-Afrad. Nah, jadi ini kata Nabi SAW, di antara jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala selain daripada bermuhasabah diri, selain daripada berzikir, selain daripada membaca Al-Quran yang utama. Maka ada juga daripada cabang-cabangnya itu, di antaranya kata Nabi SAW, taqarrabu, mendekatlah kamu kepada siapa? Ilallah, kepada Allah Ta'ala, bibu'din ahlil ma'asi, dengan cara membenci kepada pelaku maksiat. Di sini menyebutkan mendekatlah diri kalian kepada Allah dengan membenci pelaku maksiat. Jadi khusus nak dibencikan di sini adalah bukannya diri pelaku maksiat, tapi perbuatannya tadi. Diakibatkan daripada perbuatan maksiat yang ada pada dirinya, maka tercela juga dirinya tadi. Maka dikasih kembali orang itu bila dia telah mendekat juga kepada Allah. Itu yang sebenarnya, Masya Allah. Jangan dia kata, oh ini pelaku zina, selama-lamanya kita benci dia. Tak boleh. Maka benci ini tadi selama mana dia melakukan perbuatan tadi, maka hendaklah dibenci dia. Masya Allah. Ini kata Nabi SAW. Bibu'din ahlil ma'asi, dengan cara benci. Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Ini kita benci kepada bu'din ni tadi, makna benci yang benci bibu'din ni makna benci dalam keadaan menjauh. Bukan benci mulut saja, makna bu'din. Kerana dia sandar hadis Nabi SAW yang lain. Nabi kata apa? Man izdada ilma wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da. Sebutkan gitu, Masya Allah. Jadi siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah amalnya, maka bukanlah ia itu makin mendekat pada Allah, melainkan Allah Ta'ala makin menjauh dari dia. Jadi perkataan mu'da, ba'idun. Di sini bibughdi. Bibughdi makna benci. Benci dalam keadaan mengasingkan diri daripadanya, iaitu jauhkan diri daripada mereka ni. Maka kata Nabi SAW, mendekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan membenci pelaku maksiat. Hadapilah mereka dengan muka yang mukhfakhirah. Muka yang mukhfakhirah ni muka masam lagi marah. Maknanya istilah muka orang memulaukan orang. Macam tu. Nak pandang, ataupun kita katakan kalau pulau ni macam nak tak nak pandang. Tapi mukhfakhirah ni pandang dengan pandangan yang tak suka. Kata orang, lirik mata yang tak menarik. Mandang tadi macam kita lihat sungguhnya suatu perkara yang menunjukkanlah respon ataupun perbuatan yang nak gambarkan tak suka. Itu mukhfakhirah tadi tu. Mukanya masam. Lepas tu benci pula tu lagi. Buat muka masam, lepas tu kalau kita lah orang Melayu ni biasanya dia tarik mata ataupun mulutnya ada omelan. Pandang. Kebik-kebik mulut dia, insyaAllah. Jadi ini Nabi SAW kata, cara nak dekat dengan Allah Ta'ala, apa dia? Dengan cara kita membenci pelaku maksiat dan pandanglah mereka dengan pandangan mukhfakhirah. Jangan kita gunakan alasan, ada orang kata, tak apalah itu dia dengan Allah Ta'ala, apa yang kena dengan kita? Ini biasa dengar. Allah Ta'ala. Bila ada orang buat maksiat, itu hal dia dengan Allah Ta'ala. Saya tak mau campur. Allah Ta'ala. Sedangkan apabila seorang melakukan maksiat, kita membenci kepada pelakuan maksiat itu tadi, itu termasuk jalan nak dekat pada Allah Ta'ala. Ini tak apalah, itu hal dia, yang penting tak campur kita. Tak, siapa kata tak campur? Bila dia melakukan maksiat, Allah Ta'ala tu kalau nak turunkan bala, Allah turun semua, tak kira siapa. Oh nanti itu rumah ustaz, nanti itu rumah ulama, nanti itu rumah. Tak ada. Boom, satu das dibagi. Tabarakallah Ta'ala anhu. Jahannam hancur sekalian daripada yang lain. Ini Allah Ta'ala dah bagi banyak dah kronologi penghapusan manusia di dalam Al-Quran. Daripada kaum Nabi Allah Lut alaihi salatu wasalam, kaum Ad, kaum Thamud. Insya-Allah tabarakallah. Kemudian dihancur lagi setelah zaman Nabi SAW, Pompei. Tabarakallah ta'ala. Ini semua daripada kelakuan maksiat. Al-ma'asi. Apa tu? Makna kelakuan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian rupa, waquhum, dan hadapilah mereka itu, kata Nabi SAW. Waquhum, hadapilah mereka, datangilah kepada mereka tadi, biwujuhin, dengan berwajah mukhfahirah. Mana pandang mereka dengan wajah yang tak suka, tak benci. Nanti awak ni jadi asbab kita semua dijadikan yang begini-begini. Contoh, itu perumpamaan dia. Masya Allah, tabarakallah. Ini orang yang ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala memang layaklah yang demikian rupa. Di dalam surah At-Taubah ada satu cerita tentang kisah seorang laki-laki. Masya Allah, tabarakallah ta'ala anhu. Yang mana disebutkan kisah dia di dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di dalam kitab
Qisasul Quran karangan Amr Khalid, tentang seorang sahabat Nabi SAW yang mana beliau ini merupakan penyair Nabi SAW. Nabi ni dia pergi perang Nabi dia bukan hanya menggunakan mata pedang. Dia bukan ada batalion tentera yang hanya bawa pedang. Nabi juga ada batalion daripada pemanah, ada juga daripada orang yang bawa lembing, tombak dan pejalan kaki dan sebagainya. Itu daripada perang yang nyata. Namun di dalam zaman Nabi SAW, kerana bangsa Arab ialah bangsa yang tinggi dengan nilai bahasa, khususnya orang Mekah, maka Nabi juga berperang dengan penyair-penyair. Nabi ada batalion tentera penyair. Jadi makna dia, ini pasukan penyair. Dia force khas untuk penyair je. Kalau datang serangan dengan syair, awak serang balik dengan syair. Itu nama disebut dalam kitab Ghazwatun Nabi Ghazwatur Rasulullah SAW baina sya'air. Nabi SAW berperang dengan para penyair. Disebutkan dalam kisah yang demikian rupa. Jadi dalam kisah tu ada kisah tentang seorang laki-laki, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang namanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia Malik bin Malik juga tu. Ka'ab bin Malik. Masyaallah taala. Ka'ab bin Malik. Dia ada dua orang bin Malik dalam sejarah Nabi SAW. Yang pertama Surakah bin Malik. Yang kedua Ka'ab bin Malik. Surakah bin Malik ni yang kejar Nabi SAW. Yang naik kuda kejar Nabi ketika mana hijrah Nabi. Itu Surakah bin Malik. Ini penyair hadrat Nabi SAW. Nama dia Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini, dia ni merupakan satu orang laki-laki yang mana suka bertangguh. Dia suka bertangguh, insyaAllah. Maka ketika mana nak berlaku suatu peperangan, kata guru dalam tersebut menceritakan tentang suatu peperangan yang besar dengan pihak Rom. Ketika itu berlakulah perang, yang mana orang semua tengah bersiap. Ka'ab bin Malik juga dah siapkan barang-barang dia. Dah siap, bukan dia tak siap, dia dah siap. Kemudian dia letakkan di tepi barangnya. Dia tengok orang semua tengah kemas-kemas lagi. Dia pun hantar badan dia ke tempat pembaringan dulu. Orang semua tengah siap ni, aku tidur dululah, kata dia, Masya Allah. Aku tidur dulu, kata dia, Masya Allah. Maknanya dia tak ambil tahu pasal orang lain. Awak buat-buatlah kerja awak semua, saya nak tidur dulu, Masya Allah. Maka dia pun baring. Ketika dia sedap nyenyak baring, ketika dia buka mata dia, dia tengok Madinatul Munawwarah dah kosong. Yang tinggal orang tua dengan budak-budak dan orang sakit. Mana semua orang pergi? Masya Allah. Mereka dah bergerak pergi ke Tabuk. Tabarakallah ta'ala. Dah bergerak dah masuk dalam medan perang. Ketika itu baru dia bergegas nak ambil beg lah bagai sebagai, baru nak ambil kuda, baru nak kejar. Ketika dia baru nak keluar daripada bumi Madinatul Munawwarah, kata Amr Khalid, tentera Islam telah meninggalkan dia sejauh 150 km. Bayang 150 km. Kalau Tanjung Malim ke sini baru 100 km, tambah lagi lah naik atas sikit. Masyaallah ta'ala. 150 km dia ditinggalkan. Lalu dia kejar. Dia kejar tu bukan kejar orang berhenti. Dia kejar orang bergerak. InsyaAllah. Jadi kalau dia kejar pun sama je bergerak dia. Tetap dia punya mileage tu 150 km. Masyaallah ta'ala. Ketika itu patah hati dia dan dia berpatah dan putus asa dia, maka dia patah balik semula ke bumi Madinatul Munawwarah. Alangkah malunya muka dia ketika dia sampai di Madinah. Orang semua pandang dia dalam keadaan dia lihat ada orang tua-tua, ada orang sakit, kanak-kanak, walhal dia orang yang sihat, cargah tubuh badan, tentera. Duduk di situ. Malu dia, menyorok dia dalam rumah. Tabarakallah ta'ala. Allah, malunya saya duduk di sini. Semuanya orang tua, semuanya kanak-kanak, orang sakit. Walhal saya tak ada apa-apa pun. Lalu Nabi SAW pun patah balik semula ke Madinatul Munawwarah. Kenapa? Perang tak jadi. Pihak musuh tak berani. Lari. Pihak musuh lari. Maka perang tak jadi. Ketika perang tak jadi, Nabi SAW balik semula ke bumi Madinatul Munawwarah. InsyaAllah. Ketika Nabi balik ke Madinatul Munawwarah, Nabi kumpulkan orang yang tak turut pergi perang. Siapa dia orang laki-laki yang tak pergi perang, mereka berkumpul di masjid. Berkumpul. Ada seorang dia kata, kenapa awak tak pergi? Saya tua Rasulullah, lepas. Kenapa tak pergi? Saya sakit Rasulullah, pergi. Kenapa awak tak pergi? Saya jaga dua orang ibu bapa saya Rasulullah, pergi. Sampai giliran Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik pun menghadap Rasulullah. Labbaika ya Rasulullah. Aku sambut panggilan kau Rasulullah, kata dia, Masya Allah. Ketika itu Rasulullah tanya, ya Ka'ab, limadha anta lam ya'ti ilal harb? Ya Ka'ab, kenapa awak tak turut serta, tak berada bersama dengan kami ketika berada di dalam peperangan? Ka'ab pun tunduk. Dia cakap, kalau aku tipu Nabi, nanti Allah Ta'ala bagi tahu bagi Nabi.
Kalau aku tipu Nabi, Allah Ta'ala akan sampai kepada Nabi yang aku ni tipu Nabi. Subhanallah Ta'ala. Maka apa dia buat? Dia ngaku, ya Rasulullah, memang betul saya tak pergi. Bukanlah kerana saya tak mau pergi, tapi kerana sikap lengah-lengah saya. Saya lengah. Ketika mana orang tengah siap, saya tak peduli orang, saya baring. InsyaAllah. Lalu Rasulullah SAW pun faham apa Rasulullah bangun dan Rasulullah istihar. Ya ma'isyaral muslimin mil Madinah. Sekalian orang-orang muslim di bumi Madinah. Maka hari ini kita jatuhkan hukum ke atas Ka'ab bin Malik. Hendaklah kalian memulaukan dia selama 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam sementara tunggu firman Allah turun. Nasibkan gitu. Maka orang-orang Madinah semua pulaukan Ka'ab. Ketika Ka'ab jalan, Assalamualaikum. Orang jawab salam, tapi orang tak pandang dia. Waalaikumsalam. Dengar tak suara siapa? Suara lagi tu, insyaAllah. Macam tak nampak. Masya-Allah. Maka dia jalan pada suatu jalan, ketika itu dia lalu pada kebun tamar. Banyak pokok nakhl. Pokok nakhlah tadi, maka ketika itu sepupu baik dia, best friend dia daripada kecil, tengah memanjat pokok kurma. Masya-Allah Ta'ala. Maka ketika itu dia pun memberi salam. Assalamualaikum. Kata Masya-Allah. Sepupu dia tengok, Allah, itu teman baik saya. Tapi Rasulullah suruh pulaukan dia. Rasulullah suruh pulaukan dia. Maka dia pun mengata, Waalaikumsalam, wahai pohon. Kata Masya-Allah. Pohon yang dapat nama Masya-Allah. Apa khabar, wahai saudaraku? Maka ketika itu dia pun bercakap dengan buah kurma. Hai kurma, kalaulah aku boleh pegang engkau, berarti aku sihatlah manjat sampai kepada engkau. Masya-Allah. Jadi dia tak bercakap dengan kawan tadi. Dia hanya bercakap dengan kurma kerana menurut perintah Rasul. Tapi dia cuba jawab dengan kiasan. Mana, kurma, kalau aku boleh pegang kau ni, makna aku sihat lah hari ni kurma. Kata Masya-Allah. Jadi ketika itu fahamlah bahawa Ka'ab bin Malik yang bahawasanya ini sepupu dia terpaksa bercakap dengan dia. InsyaAllah. Maka ketika itu baliklah dia. Sehinggalah turun firman Allah Ta'ala. Ini laki-laki yang namanya Ka'ab bin Malik. Dia tak keluar rumah, duduk munajat, minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah, minta ampun pada Allah Ta'ala. Disebabkan kelakuannya itu tadi. Maka yang demikian rupa turun firman Allah Ta'ala surah Taubah. Itu cerita Taubah tadi itu. Kerana taubatnya dia tadi. Maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, turun surah Taubah, bagi tahu Nabi, aku telah ampunkan orang yang meminta ampun. Ketika itu Nabi mengumumkan dalam masjid, telah diampunkan Ka'ab bin Malik, kata Rasulullah SAW. Telah diampunkan Ibnu Malik, kata Rasulullah, Ka'ab bin Malik. Ketika itu orang semua gembira, bertakbir dalam rumah Allah Ta'ala. Mereka sampai menjerit, Ya Ka'ab, ghafarallahu lahu ya Ka'ab. Telah mengampunkan akan engkau oleh Allah, wahai Ka'ab. Ada yang pergi rumah Ka'ab naik kuda, ada yang berlari, ada yang dengan unta. Kerana nak mendapatkan Ka'ab, nak peluk Ka'ab, bawa Ka'ab pergi ke dalam masjid. Masya-Allah Ta'ala. Ni cerita baru kisah orang terlambat pergi perang. Masya-Allah. Suruhan Allah Ta'ala tu turun perang, baru dia tak pergi, dia terlewat. Bukan dia tak mau pergi, dia nak pergi, tapi lewat. Itu pun Nabi kata, pulaukan dia 40 hari 40 malam hingga turunnya surah mengatakan taubat dia. Apatah lagi ilal ma'asi, kepada orang yang buat maksiat dan terang-terang langgar perintah Allah Ta'ala. Orang yang melakukan kemungkaran pada Allah Ta'ala. Ini yang lebih sepatutnya kita mukhfakhirah, pandang dengan pandangan yang tidak suka. Hari ini ahli maksiat tak gentar buat maksiat. Tapi siapa yang gentar? Orang yang nampak maksiat. Orang nampak maksiat, dia buat apa tu? Aku tak sedar macam mana. Dia pula takut. Orang yang buat baik pula takut. Orang yang buat jahat dah tak takut. Itulah yang termaktub dalam hadis baginda Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya nanti akhir zaman, bila nak berlaku kiamat, benda buruk jadi baik, benda baik jadi buruk. Bila ada orang buat jahat, jahat itu nampak baik. Bila orang buat baik, baik itu nampak buruk. Orang mencuri, kita tegur. Tuan, kenapa curi buah pelam orang ni je? Alah, biasalah Ustaz. Kampung ni semua dah mencuri. Kalau tak mencuri, zaman sekarang dah zaman mencuri Ustaz. Maknanya apa? Dah jadi kebiasaan. Bila maksiat, bila kejahatan jadi kebiasaan. Kenapa kacau bawa keluar anak? Sekarang ni biasalah bawa awet. Kalau tak ada awet, mana? Dia mana jadi kebiasaan. Benda tu bukan jadi lagi satu benda yang memalukan. Bukan aib. Dia tak jadi aib lagi benda ni. Tapi bila orang buat baik pergi masjid, alah tunjuk baik lah tu. Itu mesti riak tu. Nampak? Bila buat baik dipandang buruk, bila buat buruk dipandang baik. Jangan kita tunggu bila zamannya dah berlaku dah. Tabarakallah taala. Udah berlaku. Lah ni dah berlaku, masya-Allah taala. Hatta jangan kita kata pada orang luar atau orang dalam masjid sekalipun. Masya-Allah taala, masya-Allah. Ada yang demikian rupa. Kalau kita
bahas itu panjang, tapi ia adalah perkara yang akan terjadi. Ustaz, bolehkah kita nak elak benda daripada berlaku? Kita tak dapat elak, kerana benda ni akan berlaku untuk merealisasikan kiamat. Kiamat tu nak datang, benda ni kena ada. Jadi benda ni kena wujud, cerita ni kena wujud. Barulah terrealisasinya akan kiamat. Kalau tak berlaku, mana Nabi itu kadhibin, penipu, insyaAllah. Nabi cerita, benda ni akan jadi, dia akan jadi, kata Nabi SAW. InsyaAllah, bila al-ma'asi, bila maksiat itu tadi telah berleluasa, dan bila orang telah mula adapt, ataupun orang dah immune dengan suasana dosa. Tabarakallah ta'ala. Tak apa, okey. Tabarakallah ta'ala. Walhan Nabi kata apa? Pandanglah mereka itu tadi dengan pandangan mukhfakhirah, dengan pandangan wajah yang masam, dengan wajah yang tak reda terhadap pelaku-pelaku maksiat. Kita mungkin daripada pintu rumah datang ke pintu masjid, balik pergi pintu rumah, kemudian pintu masjid ataupun pintu pasar untuk beli barang dapur, dan kita akan balik semula. Namun kita tidak kita tidak mengambil enteng ataupun tidak cakna dengan apa yang berlaku di persekitaran kita. Baru ni juga, masya-Allah, tabarakallah taala. Sebagaimana hadis Nabi SAW bermaksud, sesungguhnya kiamat tidak akan berlaku selama mana zina itu tidak berlaku di tepi-tepi jalan. Tabarakallah taala. Zina tu berlaku di tepi-tepi jalan. Hingga ulama' membahaskan, kerana banyaknya zina tadi, orang semua takut nak tegur. Orang takut nak tegur sebab zina ialah pemegang keseluruhan daripada penduduk. Sedangkan orang-orang yang baik, orang-orang yang warak pada Allah Ta'ala tu minoriti saja, sikit daripada mereka. Tabarakallah ta'ala. Adapun ketika banyak melakukan maksiat, ada orang daripada kalangan mufti yang lalu di situ menegur. Apa tegurannya kepada pelaku maksiat? Dia katakan, tolong tepi sikit, saya nak lalu. Itu je teguran yang dia boleh bagi. Kerana banyaknya, tolong tepi sikit. Bukan kata, zina tak baik. Sini zina tak baik, situ zina, situ zina, situ zina. Masya-Allah, tabarakallah ta'ala. Banyak. Hatta kita dikejutkan negeri Perak baru ni, 2 hari lepas, masya-Allah, tabarakallah ta'ala. Tentang budak umur 12 tahun merogol anak pengasuh, masya-Allah, tabarakallah ta'ala, anak asuhan, anak orang hantar pada mak dia, dirogolnya budak 4 tahun, masya-Allah. Atas faktor apa? Faktor zina yang ada di tepi-tepi poket kita tadi itulah. Apa? Di dalam handphone kita, dalam komputer, dalam laptop dan sebagainya. Bila buka, nampak langsung, masya-Allah, tabarakallah ta'ala. Apa boleh buat Ustaz? Zaman sekarang macam tu lah. Nampak? Alasan apa boleh buat Ustaz? Zaman sekarang begitulah, kata masya-Allah, tabarakallah ta'ala. Itu sebab Nabi SAW kata apa lagi? Hadapilah mereka dengan muka yang mukhfakhirah. Pertama sekali, ini dia punya role pertama. Nabi SAW kata, dekatlah kamu kepada Allah Ta'ala dengan cara membenci pelaku maksiat. Macam mana nak benci pelaku maksiat? Yang pertama sekali, hadap mereka. Pandang mereka dengan wajah mukhfakhirah, dengan wajah benci, dengan rasa tak suka, dengan wajah yang masam. Tak lot juga Ustaz, tak jalan. Maka Nabi SAW kata apa lagi? Carilah redha Allah dengan memurkai mereka. Marah mereka tadi. Tadi buat muka je, muka dia tak faham, marah. Tak faham ke orang tak suka benda begini? Yang kedua, insyaAllah. Tak jalan juga. Dan yang ketiga baru digunakan, dan mendekatkanlah diri kepada Allah Ta'ala dengan menjauhi mereka. Jauh, dah tak mau dengar, jauh. Jangan duduk dengan mereka. Inilah yang berlaku kepada Ashabul Kahfi. Ketika mana kemurkaan ataupun penyekutuan kepada Allah Ta'ala itu melanda ke atas negeri dia. InsyaAllah. Ketika mana berlaku maksiat itu lebih besar dan mereka menjadi golongan minoriti. Nak diajak, dah tak boleh diajak. Mereka benci dengan kalimat hati mereka mengatakan sesungguhnya mereka ini tidak boleh dibendung dan sebagainya. Maka apa langkah mereka yang ketiga? Mereka lari, bawa diri pergi ke gua. Mengasingkan diri daripada yang tersebut. Tabarakallah ta'ala. Bukan dengan cara kita mencampuri mereka, dengan cara kita datang berbuat baik. Buat baik itu betul. Pada ahli maksiat sekalipun kita boleh buat baik, tapi dengan cara mesti tegur dan benci pada perbuatan mereka. Kena maklumkan tu. Bukan maknanya kita ni kena berbaik-baik dengan mereka. Mereka ni tak nampak hidayah Allah. Kita pun turun ke lorong-lorong, jumpa dengan para pelacur dan semua, JRO dan sebagainya. Kita pun berbaik-baik dengan mereka. Namun baik kita tidak berubahkan mereka. Tak buat perubahan pada mereka. Itu katanya umpama mencurah air ke daun keladi. Subhanallah ta'ala. Curah air ke daun keladi. Tak apa Ustaz, kesannya bukan hari ini, kata dia. Kesannya akan datang. Kesannya akan datang. Ya betul, kesannya akan datang. Semua akan datang kesannya. Subhanallah ta'ala. Tapi ini langkah yang Nabi SAW bagi. Mufakhirah, pandang mereka dengan pandangan marah.
tak suka dengan kelakuan mereka. Jadi bila kita ni mengulur tangan, tak apalah, mereka boleh berubah suatu hari nanti, kata dia. Namun maksiat yang diteruskan tu tadi perlu dibenci. Ini kata Nabi SAW yang demikian rupa. Jadi ini 3 ciri dia. Datang dulu pada orang yang buat maksiat, pandang ataupun lakukan pandangan ataupun dengan wajah yang masam. Yang kedua, tegur, ungkapkan perkataan tak suka kepada dengan perbuatan mereka. Kadang kita nak cakap macam mana ya, kita yang buat baik pula takut nak tegur yang buat jahat. Yang buat jahat elok aja. Barakallahu ta'ala. Yang ketiga tadi, jauhi mereka kalau mereka dah tak mau dengar. Itu je kaedah dia. Pulaukan aja mereka. Masya-Allah. Yang seterusnya hadis ke 167. InsyaAllah, barakallah. Hadis ke 167. Jadi hadis yang ke 166 ni muhim. Hadis yang sangat penting. Yang kena dengan zaman. Bukan kita rida tak. Biarlah mereka nak buat asalkan di premis mereka sendiri. Biarlah, tak boleh. Kalimat tu tak boleh. Dengan kalimat seolah kita rida. Itu rida tu. Masyaallah barakallahu ta'ala. Biarlah mereka nak buat Tuhan mereka dengan Allah. Biar, bila kalimat biar itu kalimat rida. InsyaAllah. Ataupun diam. Dia diamkan aja. Dia bisukan je bila orang buat maksiat. Dan ambil tahu. InsyaAllah barakallahu. Ini pepatah dia apa? Askutu alamatu ridha. Diam tu tanda ridha. Subhanallah ta'ala anhu. Ada disebutkan begitu. Mesti ada suaranya. Mereka pula berani angkat banner pergi dataran mereka. Hidup LGBT, hidup LGBT. Subhanallah. Mereka pula berani bersuara. Orang yang ada pandu agama senyap. Biarlah. Mereka boleh berarak lagi, kami tak larak dah, kata Nabi sallallahu ta'ala. Tak boleh. Kita pun sama kena ikhtiar untuk menghalangi daripada perkara-perkara yang demikian berlaku. Baik. Hadis ke-167, 3 perkara yang termasuk akhlak para nabi. Tu nampak tu. Bila tegur orang buat maksiat, maka kita adapt pula akhlak nabi dalam diri kita. Apa dia? Auzubillahi minasyaitanirrajim. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala: "Salasun min akhlaqin nubuwatin, ta'jilul iftari wa ta'khiru suhuri wa wud'ul yamini ala shimali fi salatin." Rawahu Tabrani fil Kabir. Daripada Abi Darda radhiyallahu taala anhu, telah redha Allah taala ke atas Abi Ad-Darda. 3 perkara termasuk akhlak para nabi. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Kedua, melambatkan sahur. Yang ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berada di dalam solat. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Kabir. Nah, ini dia 3 ciri yang ada pada baginda Nabi SAW. Yang pertama, iaitu menyegerakan berbuka puasa. Bagaimana? Apabila telah laungan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu tu waktu berbuka. Itu bukan waktu berdoa. Apa yang berlaku pada hari ini? Bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna. Itu doa yang tepat macam mana? Saya lebih setuju seperti di televisyen tu, TV1, TV3, kan, insya-Allah, TV9 tu. Kan sebelum azan dia ada budak, Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maka amin. Lepas tu Allah tu buat kurma dah lalu dekat mulut dah. Itu maksudnya menyegerakan solat, menyegerakan berbuka, insya-Allah. Ini kalau kita khususnya lah kalau di Kelang, insya-Allah taala. Di Teluk Intan mungkin iya juga, insya-Allah. Kalau di Kelang, nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar, TV, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata mak kita nanti dulu. Kita punya sini sampai hayya 'ala solah, insya-Allah. Hayya 'ala solah, hayya 'ala falah, kata insya-Allah barakallahu. Kita pun hayya solah, hayya falah. Lepas TV tak ada elektrik, dengar pula dekat masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunggu kejap, hayya 'ala solah baru boleh makan, kata insya-Allah. Tak ada begitu, insya-Allah. Allahu Akbar je makanan dah boleh lalu pada mulut dah. Jadi maknanya itulah waktu ini masukkan sunnah tadi, menyegerakan berbuka puasa. Doa tu mana? Doa sebelum daripada buka puasa. Dia ada hadis Nabi, kan Nabi SAW kata ada 3 tempat yang tidak ditolak doa. InsyaAllah. Ada tempat kegembiraan bagi 2 tempat kegembiraan bagi mukmin. Mana? Yang pertama ketika berbuka puasa, yang kedua ketika bertemu dengan Tuhannya. Dan ketika berbuka puasa itu kan Nabi SAW kata doa yang makbul ialah doa orang ketika nak buka puasa, bukan ketika sedang berbuka puasa.
Tapi nak buka puasa, berarti apa? Sebelum daripada azan, itulah doa dia. Allahumma nawwir qulubana ya rahman ya rahim. Sekali masukkan doa buka puasa sekali, baru dia makan. Tabarakallah. Azan dia makan. Tabarakallah taala. Baik. Maka itu. Yang kedua, melambatkan sahur, melambatkan bersahur. Kalau ini bukan hanya termaktub dalam bulan Ramadan, ini juga bulan-bulan lain. Orang yang puasa hari Bid ataupun hari Sawat, hari putih atau hari hitam, atau Isnin Khamis, ataupun puasa pada hari-hari yang sunat puasa pada seperti hari Arafah, hari Ashura, hari Tasu'a, maka boleh yang diamalkan dengan demikian rupa dengan melambatkan sahur. Subhanallah taala anhu. Lambatkan sahur. Ini disebutkan bahawa sungguhnya termasuk dalam akhlak para nabi. Sahurnya lewat, maknanya bukan pukul 12 tengah malam dia bersahur. Maknanya sekurang-kurang berapa? Sekitar 50 ayat Quran sebelum daripada azan subuh berkumandang. Itu masuk lambat. Baik. Yang ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam solat. Allahu Akbar, tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Ini termasuk dalam akhlak para nabi. Subhanallah taala. Dalam meletakkan tangan ni tadi ada tiga cara. Yang pertama, 2 di bawah, 1 di atas. Yang 2 ni kata guru mulia kita Ustaz Muhadir untuk grip. Ini dia dah grip. Jadi 2 di bawah, 1 di atas. Ataupun 2 di atas, 1 di bawah. Yang paling afdal iaitu ketiga-tiganya di atas, 2 ni grip. Ini kata guru mulia kita Ustaz Muhadir bin Ajijul, insyaallah tabarakallah taala anhu. Dia begini, Allahu Akbar. Yang terbaik sekali, insyaallah. Ada pun boleh tak Allahu Akbar tangan kiri atas tangan kanan? Boleh juga. Kerana ini bukan termasuk dalam rukun. Rukunnya apa? Allahu Akbar. Lafaz Allah dahulu daripada akbar. InsyaAllah. Dia tak boleh akbar pada Allah. Akbarullah. Tak boleh, tak sah takbirnya. Takbir tadi dengan lafaz Allahu Akbar dengan mengangkat kedua tangannya. Letak tak ada bahas. Letak tu dia tak ada bahas. Allahu Akbar. Ada yang letak di sini, dada, di antara dada dan juga pusat. Ada yang duduk di bawah pusat. Ada yang duduk ke kiri. Ada yang ke kanan. Ala kulli hal. Sah saja solat mereka tadi. Tabarakallah ta'ala. Kita tak mengatakan, orang yang solat meletakkan tangan di atas dada, tak sah sembahyang dia. Tak ada. Sah juga. Kalau Imam Malik, biasanya di Morocco, di Maghribi, orang sana solat, dia solat, Allahu Akbar, dia langsung lepas pada rukuk. Tabarakallah ta'ala. Kalau di sana kan di mazhab Maliki, Allahu Akbar, langsung lepas, tak letak tangan. Kalau contoh kita pergi ke Pakistan atau ke India pula, mereka Allahu Akbar, letak tangan di bawah pusat. Tabarakallah ta'ala. Nanti bila mereka bangun, Sami'allahu liman hamidah, dia masih di sini lagi. Masih di sini lagi kalau di Pakistan, di India. Tapi kita Al-Imam Syafi'i membezakan di antara takbir dengan iktidal. Itu iktidal dilepaskan kedua tangannya tadi. Masya-Allah ta'ala. Ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi ini termasuk dalam sunnatun anbiya, iaitu para nabi membawa sunnah yang demikian rupa. Jadi maka tak lain bukan kita lihat bahawa sungguhnya ketiga-tiga ini tadi adalah di antara sunnah ataupun akhlak para nabi. Iaitu pertama menyegerakan berbuka puasa, yang kedua iaitulah dengan cara melewatkan sahur, dan yang ketiga meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ala kulli hal kita kena ittiba' dengan apa yang dibawa oleh para mujtahid. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, seperti kita mazhab Syafi'i, meletakkan tangan itu tadi mesti di antara, ini Syekh Nuruddin berpendapat, pandangan Syekh Nuruddin iaitu di antara dada dan pusat di tengah-tengah. Manakala Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi mengatakan disingitkan ke kiri sedikit. Barakallahu ta'ala. Ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau Imam Malik dilepaskan ke bawah. Kalau Imam Ahmad Ibn Hanbal diletakkan di bawah pusatnya. Barakallah. Begitu juga dengan Imam Abu Hanifah, juga di bawah pusatnya. Ini ittiba', ada ikutannya. Bila orang tanya, awak ikut siapa? Barakallah ta'ala. Saya ikut cara Al-Imam Syafi'i begini. Awak ikut siapa? Cara Imam Malik rahimahullah ta'ala begini. Cara siapa? Cara Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad Ibn Hanbal begini. Barakallah ta'ala. Jadi ada aturan, ada tertibnya, insyaAllah. Dia Ustaz, kalau yang di atas dada ni Ustaz, ada juga ikutan dia. Itu kata guru mulia kita Ustaz Muhadir. Ikutan siapa? Itulah ikutan YouTube. Barakallah ta'ala anhu. Barakallah ta'ala anhu. Tapi hakikatnya sah tak sebenarnya? Sah. Tak ada masalah. Jangan kata ni
tak sah sembahyang, Allah Ta'ala. Tapi kita buat biarlah sebagaimana kata guru kita, la tatakallamu qabla an tata'allam. Jangan kau cakap sesuatu yang kau sendiri tak belajar lagi. Dia tengok orang buat macam seronok, dia pun nak buat juga. Tak boleh insya-Allah. Kita kena ingatkan yang demikian rupa. Jadi ni dua hadis yang kita bincangkan. Yang pertama, mukhfakhirah, iaitu bermasam wajah kepada orang yang melakukan maksiat dengan tiga cara tadi. Apa dia? Yang pertama, pandang dengan pandangan murka. Yang kedua, tegur. Yang ketiga, asing diri daripada mereka. Jangan duduk dalam kelompok orang buat maksiat. Jangan duduk dalam kelompok, alah ustaz, saya nengok aja. Kalau saya berkawan dengan dia takkan. Ini maknanya kalimat-kalimat yang perlu kita jaga supaya kita tidak tergolong dalam kalangan ahadul ma'asi. Bibughdin, jauhkan insyaallah daripada yang demikian rupa. Baik, insyaallah nanti kita akan sambung lagi pada hadis ke-168 dengan tajuk tasbih, tahmid dan takbir. Ini yang termasuk dalam kelakuan yang Nabi SAW suruh buat. InsyaAllah Nabi perintahkan buat, iaitu tasbih, tahmid dan takbir. Bila? Sebagai untuk awalan, ini takbir, tasbih dan tahmid dilakukan setelah daripada tiap-tiap waktu solat. Subhanallah Ta'ala. Tiap-tiap waktu solat Nabi suruh buat dan sebelum tidur. Jadi ini dalil menghususkan ataupun perkataan hadis Nabi SAW yang menyanggah orang mengatakan Nabi SAW tak berzikir lepas sembahyang. Nabi mana ada buat lepas sembahyang? Nabi lepas bagi salam bangkit dan jalan. Tak, ni ada hadis. Kan Nabi SAW kata, khaslatani la tukhafinu alaihima abdul muslim ila dakhala jannah. Ala wa huma yazirru wa man ya'malu bihima qalil yusabihu Allah fi duburi kulli salatin 10. Nabi suruh kita baca pada tiap-tiap daripada waktu sembahyang, apa dia? Tasbih, tahmid dan takbir. Ini. Jadi ada yang mengatakan Nabi SAW tak buat zikir lepas sembahyang, maka tolong perhati kepada hadis-hadis Nabi SAW yang masih banyak lagi. Abdullah bin Umar mengatakan, kami ketika kecil-kecil bermain di luar masjid Nabi SAW. Lalu kami mendengar kerasnya suara makmum, yakni suara bapak-bapak kami. Antaranya Umar Al-Khattab lah. Bila dengar kerasnya mereka berzikir, kami tahu yang bapak kami telah habis sembahyang. InsyaAllah. Maknanya apa? Bahawa mereka apabila berzikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Budak-budak di luar kata, orang dah habis sembahyang. Subhanallah Ta'ala. Jadi maklum, dia maklum bahawa benda ni berlaku zaman Nabi SAW. Kalau ada orang kata Nabi tak berzikir lepas sembahyang, maka boleh rujuk. Cari kitab apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Itu kita akan bahas pada pengajian akan datang. InsyaAllah tabarakallahu ta'ala. Baik. Sebelum kita tangguh pengajian pada pagi mulia ni, saya buka ruang soalan kalau ada yang ingin bertanya. Falyatafaddal ma'jura. Tak ada soalan. Jadi sekadar itu saja yang dibundur rahmatullah ta'ala. Salah silap tutur bicara saya, apa yang saya sampaikan tak bertepatan dengan murad kitab. Kepada Allah Jalla Jalaluhu wal Azam saya minta ampun. Jadi Alhamdulillah ada teguran daripada Ustaz, insyaAllah. Iaitu mazhab Hanafi, dia tidak meletakkan kembali tangannya di bawah pusat. Dia langsung lepas juga. Ada Imam Hanafi rahimahullah ta'ala anhu. Jadi masya-Allah. Jazakumullah pada Ustaz yang menegur. Jadi sekadar itu sahaja makluman yang kita berikan. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat amalkan 3 sunnah Nabi SAW. Nabi kata akhlak Nabi, iaitu menyegerakan sahur, menyegerakan berbuka puasa, melewatkan sahur dan juga meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi demikian rupa. Untuk pembetulan tadi, Imam Hanafi tidak meletakkan kembali setelah daripada tidak tak letakkan kembali tangannya ke bawah. Wallahu ta'ala alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Ada salah silap tutur bicara saya. Apa yang saya sampaikan sebentar tadi tidak bertepatan dengan murad kitab dan tidak bertepatan dengan pandangan para ulama. Kepada Allah Jalla Jalaluhu wal Azam saya minta ampun. Kepada barisan ayahanda, ibunda, adinda dan kekanda sekaliannya, saya menyusun 10 jari mohon maaf. Jika ada kata-kata saya ini bercanggah dengan pandangan fatwa Kerajaan Negeri Perak, maka saya mohon ditegur dengan teguran bisawab. Kepada barisan ahli jawatan kuasa masjid, tuan imam, tuan bila, tuan-tuan guru, para asatiza, tuan-tuan haji, tuan-tuan lebay, profesor, para doktor, orang-orang alim di kalangan kita, tuan-tuan haji, tuan-tuan lebay, orang-orang tua sesepuh di kalangan kita, saya mohon ditegur diri ini dengan teguran bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع لقدر أنثى وذكر. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلبي لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal-as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.